Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya akan membahaskan tentang golongan anti hadis. Baiklah, kita lihat dahulu kepada isi kandungan video ini untuk lebih mudah memahami penerangan yang saya akan terangkan sebentar nanti. Baik, yang pertama ialah maksud golongan anti hadis. Yang kedua ialah kumpulan-kumpulan anti hadis yang berada di Malaysia. Yang ketiga ialah dakwaan golongan anti hadis yang sesat dan hujah untuk menolak dakwaan tersebut. Yang keempat, reaksi Muslim terhadap golongan anti hadis. Dan yang terakhir ialah contoh aplikasi digital hadis yang berautoriti. Baiklah, kita masuk kepada isi yang pertama, iaitu maksud golongan anti hadis. Anti menurut Kamus Dewan Bahasa ialah tidak menyetujui, melawan dan juga perkataan yang seumpama dengannya. Manakala hadis pula yang seperti mana yang kita sudah ketahui, hadis bermaksud segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi perbuatan, percakapan, takrir ataupun sifat. Maka dengan mudah kita dapat takrifkan golongan anti hadis ini sebagai satu golongan yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW serta menolaknya sebagai satu sumber hukum dalam Islam. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa kitab Al-Quran merupakan satu kitab yang lengkap dan juga sempurna. Sekaligus Al-Quran sudah pun menolak sumber-sumber lain untuk jadikan hukum di dalam Islam itu sendiri. Jadi, bagi menguatkan hujah mereka yang hadis ini bukanlah satu wahyu daripada Allah SWT, mereka telah banyak menyelewengkan banyak Al-Quran mengikut tafsiran mereka sendiri. Seperti contoh dalam ayat ke-28 surah An-Najmi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna zanna la yughni 'anil haqqi syai'a, yang bermaksud sesungguhnya persangkaan itu tidaklah berkesan terhadap kebenaran. Maka mereka telah menafsirkan perkataan azan yang bermaksud persangkaan itu sebagai hadis, manakala al-haq yang bermaksud sebagai kebenaran merupakan Al-Quran. Jadi mereka memahami ayat ini dengan tafsiran bahawa hadis itu tidak akan dapat menyaingi ataupun tidak setanding dengan Al-Quran. Maka kita dapat tengok di sini bahawa jelas bahawa golongan anti hadis ini cuba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut selera sendiri berdasarkan terjemahan dan ilmu yang lemah. Kerana mereka sebenarnya tidaklah mempunyai kepakaran di dalam bahasa Al-Quran, tidak memahami uslub ayat, tidak memahami asbabun nuzul ayat Al-Quran itu sendiri, serta balaghah dan banyak lagi. Dan perkara inilah yang membuatkan fahaman mereka semakin tersasar daripada fahaman kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, kebanyakan ayat Al-Quran di seleweng ini melibatkan soal akidah, politik dan juga fiqh. Sebagai contoh, di dalam bidang politik, mereka berkaitan dengan kepimpinan ulama'. Mereka mendakwa ulama' dahulu hingga kini semuanya palsu. Mereka menganggap ulama' ini menyelewengkan ajaran Allah SWT dengan bertopengkan amalan Rasul-Rasul dahulu serta mereka-reka hukum. Mereka mendakwa ulama' ini mencipta hukum halal haram, hukum yang sesat, undang-undang serta kekeluargaan Islam. Walhal semua itu perkara-perkara yang saya sebut tadi tidak tiada di dalam Al-Quran. Bagi mereka, para ulama' ini merupakan sekutu kepada Allah SWT. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang 3 jenis golongan yang termasuk di dalam golongan anti hadis. Yang pertama ialah golongan yang menolak hadis secara mutlak. Mereka ini tidak mahu menggunakan hadis serta menolaknya daripada menjadi sumber hukum dalam Islam dan serta sumber amalan di dalam Islam. Mereka ini hanya menggunakan Al-Quran kerana mereka mendakwa bahawa Al-Quran merupakan satu kitab yang sempurna dan lengkap, di mana kesempurnaan itu telah menolak sumber-sumber lain untuk dijadikan sumber hukum di dalam Islam. Mereka juga mendakwa bahawa hadis ini
adalah satu pendustaan, satu rekaan daripada para sahabat dan juga tabi'in, kerana mereka melihat jarak pembukuan hadis dengan zaman Rasulullah itu terlalu jauh, dan mungkin berlaku penyelewengan hadis tersebut. Baiklah, golongan yang kedua ialah golongan yang menolak hadis serta mencipta hadis yang palsu. Para ulama telah merujuk golongan yang kedua ini kepada golongan Syiah. Hal ini kerana Syiah pada hakikatnya adalah golongan anti hadis. Tapi ramai masyarakat yang tidak sedar akan hal ini dan juga tidak perasan akan golongan Syiah ini yang merupakan golongan anti hadis. Walhal Syiah ini lebih bahaya dari segi menolak hadis, lebih-lebih lagi hadis Nabi yang sahih yang diambil dari kitab-kitab hadis yang mutabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan banyak lagi. Lalu lebih parah, mereka mencipta hadis yang palsu bagi bertujuan untuk mengangkat darjat mereka lebih tinggi daripada golongan yang lain. Seperti contoh, mereka membuat satu hadis tentang kemuliaan golongan Syiah ini berbanding dengan golongan yang lain. Dan golongan yang terakhir ialah golongan yang mengiktiraf kedudukan hadis namun mereka tidak beramal dengannya. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan ini? Golongan ini bermaksud mereka ini mengiktiraf dan mengakui bahawa hadis itu merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Namun mereka tidak mahu beramal dengannya. Tidak kisahlah mereka beramal separuh ataupun tidak beramal terus dengannya. Kerana mereka malas, ataupun mereka suka melakukan maksiat, ataupun mereka merupakan seorang fasik dan juga sebagainya. Baiklah, kita teruskan kepada topik yang kedua, iaitu kumpulan anti hadis di Malaysia. Suka saya ingatkan bahawa golongan anti hadis ini sudah pun lama muncul pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in dan juga pada zaman Imam Syafi'i. Maka tidak hairanlah pengaruh golongan ini masih kekal sampai ke sekarang. Pengaruh golongan ini semakin luas, bahkan dia sampai di Malaysia, lebih-lebih lagi apabila wujudnya pihak tertentu yang mendukung kepercayaan dan kefahaman mereka. Jadi, pada tahun 1985, pemahaman anti hadis ini telah berkembang di Malaysia dan dipelopori oleh Kasim Ahmad bersama rakannya Osman Ali dan Abdul Manan Harun. Soalannya, siapakah Kasim Ahmad? Kasim Ahmad ini merupakan mungkin nama yang asing bagi setengah masyarakat Malaysia, terutamanya generasi muda yang lahir pada tahun lewat 80-an dan juga 90-an. Namun bagi masyarakat yang sentiasa aktif dalam membaca isu-isu yang berkaitan tentang politik dan agama Islam, pastinya nama Kasim Ahmad ini tidak asing bagi mereka kerana kontroversi yang dilakukan oleh Kasim Ahmad ini seperti penulisannya yang menumpukan terhadap corak pemikiran yang sangat kritikal, yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi, mereka bertiga ini telah cuba untuk menarik masyarakat di Malaysia ini dengan mengemukakan teori bahawa ajaran Islam memadai hanya berpandukan Al-Quran serta kajian saintifik menerusi akal semata-mata. Kemudian idea tersebut dikembangkan lagi menerusi penulisan artikel yang bertajuk penolakan teori ahli-ahli hadis di dalam satu surat akhbar. Seterusnya, mereka juga telah mengadakan satu majlis diskusi berkenaan dengan teori hadis di Pulau Pinang pada September 1985. Berikutan dengan perkembangan ataupun uh, pemikiran anti hadis ini, para ulama telah pun mengecam tindakan mereka ini atas doktrin sesatnya, dan hal ini telah juga menyebabkan pihak kerajaan membatalkan beberapa siri ceramah mereka.
yang telah dirancang untuk dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerana hal ini akan menjadi lebih parah apabila anak-anak muda universiti akan dipengaruhi oleh pemikiran anti hadis ini. Kerana dapat diketahui bahawa anak-anak muda ataupun remaja-remaja ini sangat mudah untuk menerima perkara yang baharu bagi mereka. Kemudian, pada tahun 1986, Kasim Ahmad ini telah mengambil satu langkah drastik dan juga berani apabila dia menulis satu buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula. Dalam buku ini, beliau cuba untuk membuktikan hujahnya di mana hadis ini merupakan satu ajaran palsu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai salah satu dari punca perpecahan dan kemunduran umat Islam. Beliau menulis buku Hadis Satu Penilaian Semula ini uh, kerana terinspirasi dengan bacaan buku yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifah yang juga merupakan seorang yang anti hadis yang menolak hadis secara mutlak. Dan di atas faktor ini, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mengharamkan buku tersebut melalui warta kerajaan yang bertarikh pada Julai 1986. Namun, selepas buku tersebut, buku Hadis Satu Penilaian Semula diharamkan oleh pihak kerajaan, beliau sekali lagi mengeluarkan satu buku yang bertajuk Hadis Jawapan kepada Pengkritik bagi membalas apa yang dilakukan kerajaan kepadanya. Kasim Ahmad masih lagi tidak berputus asa untuk menyebarkan pemikiran beliau untuk menjadikan rakyat Malaysia menjadi sebahagian daripada beliau, iaitu sebagai seorang yang anti kepada hadis. Dan pada akhirnya, pada tahun 1995, Kasim Ahmad dan rakan-rakannya berjaya untuk menubuhkan penubuhan yang dinamakan sebagai Jemaah Al-Quran Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai JAM di Universiti Melaya. Motif penubuhan JAM ini adalah untuk menyeru umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia kembali kepada ajaran Tuhan dalam Al-Quran. Penyebaran idealisme JM ini dikuatkan lagi dengan penyebaran risalah yang bernama Iqra' bagi meningkatkan kefahaman masyarakat awam terhadap ajaran Al-Quran. Nama Iqra' ini mereka pilih berdasarkan kepada surah Al-Alaq, yakni wahyu pertama yang diturunkan kepada kita sebagai umat Islam. Mereka beranggapan bahawa secara umumnya surah ini ditafsirkan untuk menggalakkan umat manusia supaya membaca dan mengkaji Al-Quran secara saintifik. Namun, penubuhan Jemaah Al-Quran Malaysia ini gagal didaftarkan sebagai satu penubuhan yang rasmi kerana tidak mendapat keizinan dan kebenaran daripada kerajaan Malaysia. Kemudian, kita masuk kepada topik yang ketiga perbincangan dalam video ini, iaitu dakwaan golongan anti hadis yang sesat dan hujah untuk menolak dakwaan mereka yang sesat itu. Baiklah, kita lihat kepada dakwaan sesat yang dikeluarkan oleh golongan anti hadis ini, iaitu yang pertama ialah dasar ajaran Islam hanyalah Al-Quran. Seperti mana yang saya sudah terangkan sebelum ini, bahawa golongan ini sangat menentang dan menolak segala apa perkara yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi bagaimanakah hujah kita untuk menolak dakwah yang sesat ini? Jadi perlulah kita ketahui bahawa uh, apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT apabila Allah SWT sendiri menyebut tentang kesempurnaan, kelengkapan dan perincian kitab suci Al-Quran adalah merujuk kepada peranan yang dimiliki oleh Al-Quran sebagai kitab induk yang telah meletakkan kaedah dan cara bagi manusia untuk melakukan syariat Allah. Jadi di sini Allah merujuk Al-Quran ini sebagai kitab induk, bukannya sebagai kitab tunggal yang digunakan untuk mencari hukum hakam dalam Islam.
Jadi secara tidak langsung di sini Allah SWT sendiri telah mengiktiraf kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang lain selain Al-Quran untuk mencari hukum hakam di dalam Islam. Seterusnya, Al-Quran adalah lengkap dan sempurna. Dalam konteks ia meletakkan asas-asas mentauhidkan Allah dan kaedah melaksanakan syariat. Begitu juga dengan hadis. Hadis juga lengkap dan juga sempurna di dalam konteks sama seperti Al-Quran, meletakkan asas-asas mentauhidkan Allah dan kaedah melaksanakan syariat. Bahkan ada hadis yang memperincikan lagi ayat-ayat Al-Quran untuk diamalkan oleh umat Islam. Tidak ada lagi hadis yang menyuruh umatnya untuk melaksanakan maksiat dan dosa kepada Allah SWT. Jadi tidak salahlah untuk kita gunakan hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Bahkan Allah SWT sendiri menyuruh umat Islam untuk mentaati segala apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa ayat Quran seperti yang kita tahu seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu yang bermaksud taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Maka apabila kita menyisihkan sunnah, maka kita telah menyisihkan juga sebahagian daripada isi ayat Al-Quran. Begitu juga apabila kita menyisihkan Al-Quran, maka kita juga telah menyisihkan hadis tersebut. Kerana perkaitan di antara Al-Quran dan hadis sangatlah berkait rapat kerana kedua-duanya merupakan wahyu daripada Allah SWT. Dan akhirnya dakwaan golongan anti hadis ini sangatlah jahil apabila seseorang itu memahami ayat Al-Quran di atas ataupun secara zahir sahaja sehingga mereka berkata apa yang berkaitan dengan agama dan kehidupan dunia ini telah diperincikan satu persatu di dalam Al-Quran. Maka persoalannya bagaimanakah mereka solat? Kerana di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang memperincikan tentang cara untuk bersolat. Manakala kerana walhal terdapat kaifiat untuk solat di dalam hadis sahaja. Kemudian kita lihat pula kepada dakwaan sesat yang kedua yang dikeluarkan oleh golongan anti hadis ini, iaitu tidak boleh kita mentaati sesuatu hukum syarak kecuali yang datang daripada Allah SWT. Hal ini kerana mereka beranggapan jika kita mentaati sesuatu hukum yang datang daripada Rasulullah SAW, iaitu selain daripada Allah, itu merupakan suatu perkara yang syirik. Bermaksud kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Maka hujah kita untuk menolak dakwaan ini ialah bahawasanya mentaati Rasulullah SAW itu bukanlah satu perbuatan syirik kerana Allah SWT sendiri mengiktiraf dan memberi keizinan dalam mentaati segala ajaran yang dibawa olehnya. Seperti dalam satu ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-64 yang bermaksud, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah SWT. Jadi jelas dalam dalam ayat Al-Quran yang saya baca sebentar tadi bahawa Allah SWT telah mengiktiraf dan juga memberi keizinan kepada umat Islam untuk mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, kerana perkataan mereka ataupun ucapan mereka itu tidak lain dan tidak bukan merupakan wahyu daripada Allah SWT itu sendiri. Jadi apabila kita mentaati Rasulullah SAW, ia juga membawa maksud kita telah mentaati Allah SWT. Oleh itu, sesiapa yang berbai'ah kepada Rasulullah SAW, maka dia sebenarnya berbai'ah kepada Allah SWT. Maksudnya sesiapa yang bermuafakat, berikrar ataupun berjanji kepada Rasulullah SAW, maka dia sebenarnya melakukan perkara tersebut kepada Allah SWT juga. Seterusnya, golongan ini juga tidak mahu mentaati suatu hukum syarak yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kerana mereka mendakwa Rasulullah SAW hanyalah insan biasa. Bukannya sesiapa untuk yang berautoriti
untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Baiklah, memang benar kita tidak dapat menafikan Rasulullah SAW juga merupakan seorang insan biasa yang makan dan minum seperti kita. Namun, apa yang membuatkan berbezanya Rasulullah ini dengan manusia biasa? Kerana baginda jauh lebih mulia daripada kita. Kerana tugasnya bukan sahaja membawa Al-Quran, namun baginda juga bertanggungjawab untuk mengajar, menjelaskan dan menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran ini. Hal ini bertujuan untuk umatnya dapat memahami dan mengamalkan isi kandungan daripada ayat Al-Quran tersebut. Dan Rasulullah SAW juga merupakan seorang yang mulia kerana baginda menunjukkan kepada umat Islam satu kaedah hidup yang baik yang berlandaskan agama Islam untuk kita dapat bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada dakwaan yang ketiga yang dikeluarkan oleh golongan anti hadis ini, iaitu Rasulullah SAW dilarang keras untuk mengajarkan sesuatu melainkan Al-Quran. Hujah mereka ini adalah berdasarkan ayat surah Al-Haqqah ayat 40 hingga 47. Secara ringkasnya, ayat surah Al-Haqqah 40 hingga 47 ini menceritakan tentang sifat keaslian Al-Quranul Karim. Jadi, para golongan anti hadis ini telah menyalahgunakan atau menyeleweng ayat Al-Quran ini kepada pengertian bahawa kononnya Rasulullah SAW ini tidak dibenarkan untuk menyebut ataupun mengajar apa jua urusan agama melainkan apa yang tertera di dalam ayat Al-Quran sahaja. Jadi bagaimana kita untuk menolak dakwaan yang sesat ini adalah kita perlulah mengetahui dahulu tentang asal ataupun asbabun nuzul ayat surah Al-Haqqah ini. Kerana ayat di atas adalah berasal diturunkan bagi menjawab tuduhan orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW yang enggan menerima dan beriman kepada kitab Al-Quran. Mereka berkata bahawa Al-Quran itu merupakan hasil sebutan atau tulisan seorang penyair dan pawang, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk menolak dakwaan orang-orang kafir tersebut yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah asli, iaitu merupakan wahyu daripada Allah SWT, bukannya rekaan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ayat ini juga dinyatakan bahawa seandainya Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang bukan daripada wahyu, nescaya nyawa baginda akan diragut serta-merta. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah, saya akan bacakan terjemahannya, iaitu dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta, maka sebarang kata rekan sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami daripada menimpanya. Maka jelas ancaman ini juga telah membuktikan bahawa risalah agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar dan bukannya dakwaan ataupun dusta semata-mata. Baiklah, kita masuk kepada topik yang ketiga, iaitu reaksi Muslim terhadap pemikiran anti hadis. Jadi, apakah reaksi sebenar yang kita perlu berikan sebagai umat Islam terhadap pemikiran anti hadis ini? Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah menolak dengan sekeras-kerasnya terhadap pemikiran ini, dan janganlah kita membuka sedikit pun ruang di dalam hati kita daripada menerima pemikiran anti hadis ini. Kerana pemikiran ini sangatlah bahaya, sangatlah bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga akidah sebenar umat Islam. Perkara ini secara tidak langsung akan menyebabkan sesiapa yang berfikiran anti hadis ini tidak akan mendapat pertolongan syafaat daripada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang bermaksud, taatilah Allah dan taatilah Rasul.
Maka daripada ayat ini kita dapat fahami bahawa iman kita tidak akan sempurna jika kita hanya mentaati kepada Allah SWT, namun kita tidak mentaati Rasulullah SAW. Maka cubalah hiasi diri kita dengan ilmu-ilmu agama seperti ilmu-ilmu yang berkaitan Al-Quran, yang berkaitan hadis, yang berkaitan akidah, untuk kita kukuhkan lagi iman kita supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran yang bahaya ini. Dan cubalah juga untuk kita hayati ayat-ayat Al-Quran, kerana terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kesahihan wahyu Rasulullah SAW. Kerana dengan hanya ilmu inilah yang kita dapat gunakan untuk menangkis dakwaan-dakwaan golongan anti hadis ini. Seterusnya, janganlah kita mengamalkan konsep mementingkan diri sendiri, iaitu kita tidak mengongsi, tidak memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pemikiran anti hadis ini. Oleh itu, kita perlu sebarkan tentang bahayanya pemikiran anti hadis ini yang boleh merosakkan akidah, supaya pemikiran ini tidak tersebar luas di dalam kalangan masyarakat. Baiklah, yang terakhir, saya akan memberikan contoh beberapa aplikasi digital hadis yang berautoriti. Baiklah, contoh aplikasi digital hadis yang berautoriti yang pertama ialah Smart Hadis. Smart Hadis ini dibangunkan oleh kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Di dalam Smart Hadis ini, para pengunjung dapat melihat koleksi hadis berdasarkan kitab, berdasarkan bab, berdasarkan perawi dan lain-lain. Terdapat kitab-kitab yang masyhur tentang ataupun yang muktabar tentang berkaitan dengan hadis, seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan banyak lagi di dalam Smart Hadis ini. Seterusnya, objektif utama aplikasi ini adalah sebagai gerbang alternatif kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai koleksi hadis. Dan yang terakhir ialah peningkatan maklumat akses kepada maklumat yang disediakan. Seterusnya, contoh kedua aplikasi digital hadis yang berautoriti ialah Hadis Ensiklopedia. Terdapat 9 buah kitab hadis yang muktabar yang berkaitan dengan hadis di dalam aplikasi ini, seperti yang dapat dilihat di dalam skrin, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Ibn Majah dan lain-lain lagi. Di dalam aplikasi ini juga, jalur perawi sesuatu hadis itu dinyatakan secara terperinci daripada sehingga ke Rasulullah SAW. Di dalam aplikasi ini juga, ianya mengandungi hadis sahih dan juga hadis-hadis dhaif. Dan hadis-hadis dhaif tersebut akan dinyatakan mengapa ia menjadi dhaif. Dan terakhir sekali, Hadis Ensiklopedia turut menyarankan hadis pilihan berdasarkan isu semasa. Seperti waktu sekarang, aplikasi ini menyarankan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Baiklah, sampai di sini saja penerangan saya tentang golongan anti hadis. Maka kita sebagai umat Islam perlulah mempercayai dengan sebenar-benarnya bahawa hadis daripada Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu daripada Allah SWT. Bukannya satu rekaan ataupun dustaan semata-mata. Hal ini bagi mengelakkan kita daripada terjebak dan terpengaruh dengan golongan anti hadis yang jelas-jelas melanggar akidah kita sebagai umat Islam. Oleh itu, akhir kata, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar ditetapkan hati ini di dalam jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.